Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Gusti Malaysia. Dan macam biasa minggu ni kita berada dalam sesi Lalang Corner lagi. Kita nak membincangkan yang minggu kelima punya match card untuk Apex Wrestling. Dan macam biasa kita punya panel, aku Apek Amin, lepas tu kita ada Mr. Bear kita. Mengaum sikit. Comel dia mengaum. Dan kita ada Encik Syed juga. Halo. Dan kita ada hari ni kita ada Ustaz seorang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Imran. Waalaikumsalam. Saya Dai Imran. Apex punya show untuk minggu kelima ni kita dapat 2 match dengan satu, kalau ikutkan konfrontasi lah. Bukan match, dia lebih pada orang kata apa? Kad promo lah. Kad promo. Dan kita juga ada satu slot baru yang dihostkan oleh Z, komentator aku. Betul. Ya, komentator sensasi. Kita dia ada banyak orang bercakap pasal dia. Jadi tanpa kita melengah-lengahkan masa, kita serahkan dekat Meran lah. Meran. Okay. Untuk minggu kelima ni kita ada macam apa cakap, ada 2 match kan. Dia ada 2 match. Match pertama Azroy menentang JYE. Match kedua Gotham menentang Jackie G. Betul kan? Jadi betul. Jadi kita nak pergi ke match pertama dululah. Okey. Sedikit brief Syed. Match pertama punya flow. Match pertama punya flow, kita nampak first kali yang masuk ialah Azroy. Kita nampak dia berlangkah penuh yakin seperti biasa. Dia menunjukkan baju dia future present. Dan kemudian disusuli dengan JYE lah, naik kereta dan sambil menayang dia punya botol Yogurt King. Match tu berlangsung agak laju di mana JYE control keseluruhan match sehinggalah dia macam overconfident dan dia buat mistake. Dan dekat situ kita nampaklah yang Azroy take the opportunity untuk meneruskan match ni. Dan match ni kalau kita tengok, kita nampak pertemuan antara 2 orang yang saiz badan lebih kurang. Dan diorang punya style, fighting style diorang pun kalau bagi akulah tak jauh beza sangat sebenarnya. Tapi sebab mungkin perbezaan dari segi identiti masing-masing, so nampak sikit variasi lah dalam diorang punya moveset tu. So Beh, for me, this match was a very interesting flow because both sides same technical wrestler, same speed, and if I want to go over the moves, I wouldn't want to go over the moves exactly, but I was so impressed with 2 moves. The first move was when he jumped up the top rope with his elbow. Macho Man would be proud. And then when he countered the Wonder Wave for that winning pin, that was amazing. JYE, you need to make a proper setup for your Wonder Wave because the way I see it, there's easy counters everywhere. Lots of easy counters for your Wonder Wave. So I think you need a better setup for your Wonder Wave. Even budak-budak baru pun boleh counter Wonder Wave. Tapi kudos dia macam ni sebab apa, JYE ni dia baru lepas menang kan lawan one of the powerhouse dekat Apex. Betul. Merat Power pula apa? Eddie Power. Eddie Power Syaukat pun dia menang kan? So momentum dia agak tinggi kan. So bila dia lawan Azroy ni, dia macam memperlekehkan Azroy lah pada mulanya. Tetapi dia silap lah sebab Azroy ni walaupun dia kecil tapi dia ada cara untuk kalahkan JYE. Dan dia nampak masa dekat final ending tu yang dia counter Wonder Wave pada Schoolboy pin. Dia tak kisah macam mana pun dia menang, tapi yang menang tak menang, tu je lah dalam wrestling ni. Tak ada kau menang kan, kalah yang malukan lah. Dan yang kita nampak kan, nampak apa tu? Yang kita nampak kan bukan JYE belajar daripada Syaukat, Azroy belajar dari Syaukat belum. Oh iya betul. Aku rasa Azroy sebelum dia masuk match tu dia dah tengok lah Syaukat lempang macam mana. Tapi masa dia dah tengok kita punya melalang corner tu kan. So dia dah ambil ni lah. Betul. Nak take credit diri sendiri. Okay, tapi aku setuju dengan Meran lah sebab mungkin the Wonder Boy kita mungkin dia overconfident sebab dia dapat 2 kemenangan dengan 2 individu yang boleh dikatakan antara top player lah
dalam tu, walaupun yang nombor 2 power tu dia power tapi dia belum sampai tahap betul-betul top lagi, tapi dari segi fizikal, dari segi strength ada perbezaan dengan JY Eagle dan dia menang. So mungkin disebabkan oleh itu dan Azroy pun dia antara orang kata apa muka baru yang masuk dan muda pula tu, mungkin dia pandang rendah dengan kebolehan sebenar Azroy ni, itu yang buat dia macam maklumlah budak sombong kan, budak sombong kan. Jadi underestimate. Dia underestimate Azroy ni, itu yang mungkin rasanya JYE kena belajar sikit lah betapa kat bawah air terjun ke kan, sabar sikit. Betul. So untuk match ni flow menarik. Jadi bintang-bintang di langit aku bagi 5. Oh, laju 5 dah. 5. Aku bagi 4. Meran. Aku bagi 4. Tapi aku rasa benda ni akan berlarutan balik lah. Saya JYE mesti dia tak puas hati ni. Boleh kalah macam tu kan. Betul. Itu dekat macam ada dog, budak-budak baru. Tapi Azroy ni aku sukalah sebab dia punya style memang ibarat macam orang yang betul-betul ada passion, ada kesungguhan untuk nak pursue dia punya impian kan. Pemburu impian. The future is now. Dream chaser Chaser. Pemburu impian. Dia memburu suruh Kaza nyanyi dia punya entrance. Lagu memburu impian. Okay, aku pun bagi 4 juga. Kau punya bintang? Aku punya 4 lah. Aku punya 4 dan ya aku setuju dengan Meran juga lah. Memang mungkin rasa ni akan berlarutan lagi. Mungkin kita akan nampak feud antara dua wrestler ni lah. Okay, untuk hari Rabu. Hari Rabu punya slot. Match card slot. Okay. Hari Rabu agak bernasib baiklah Apek. Dia tak kena scam kali ni. Sebab masa first announce dia kata segmen baru Sits Down with Z, Poppy dengan Phoenix kan. So kita ingat Apek kena scam lagi lah. Tapi lepas bukan. Sits down. Duduk bersama. Sit down. Segmen tu dalam masa lebih kurang 4 minit je. Lepas tu kita dibelanja dengan match Jackie dengan Gotham. Ya, betul. Dan match Jackie dengan Gotham ni match Jackie dengan Gotham ni kita letak tepi sikit dulu sebab ada perkara menarik yang berlaku time interview Phoenix kena penampar. Betul. Phoenix kena marah penampar. Penampar tak berbalas. Dan tak semena-mena Terence keluar. Dia menyampaikan mesej dari GM. Kata dalam 3 minggu lagi akan ada submission match antara dia dua orang. Dan lagi aku tak puas hati kan. Kenapa Z tak kena pukul? Tu betul. Dia gitu-gitu pula depan okay lah, the way GM announce match untuk submission tu okay lah, menyelesaikan lah masalah yang hand sanitizer tu kan. Ya, betul. Tapi kita tak tahu juga, mungkin masa submission tu dia boleh pakai hand sanitizer tu untuk buat dia punya Phoenix tap out kan. So, aku harap satu je. Kita bagi submission dekat sanitizer tu lah. Aku harap satu je. Kalau ref, pakailah ref lain. Kalau ref Zan juga, minta ref Zan check semua penjuru dekat bawah-bawah jaket semua. Kalau ada hand sanitizer, buang. Bukan buang lah, simpan. Betul. Simpan. Lagi sekali jadi benda sama, memang aku bahan kau ref Zan. Tak bagi Chan orang kata. Aku takut satu je nanti. Ref Zan yang bagi. Z yang pas sanitizer tu. Tapi Phoenix pernah ada bagi submission tak sebelum ni? Sebelum ni belum lagi aku rasa. Jarang nampak dia bagi move submission kan. So macam Poppy kita dah tahu dah dia punya submission move dia. So interesting lah nak tengok Phoenix punya submission. Sebab Phoenix ni dia lebih pada macam dia finisher dia pun tak ada. Aku rasa dia moveset dia jarang kita tengok dia buat submission. Lock jarang nampak. Dia daripada strike. Dia banyak strike daripada buat submission. Lepas pada tu kita ada match yang macam saya cakap tadi, siapa nak analisis dulu match antara Jackie G dengan Gotham ni? Best juga match ni sebenarnya. Okey. Match ni memang best. Di awal perlawanan kita nampak Jackie berjaya menumbangkan Gotham seketika dengan cengkaman-cengkaman di kepala-kepala Gotham. So dekat situ kita nampak Jackie G boleh bawa lah match ni. Tapi itulah dia. Hari tak semestinya selalunya cerah kan. Lepas tu kita tengok Gotham counter balik lah.
Dan match ni pun aku suka dengan attitude yang ditunjukkan oleh Jackie G. Dia bawa attitude dia sebagai seorang mat rempit tu lawan dengan Gotham. Gotham dia boleh main moki-moki, main ejek-ejek itu. Oi gila. Dia boleh ejek-ejek je Gotham tu. Siap boleh senyum-senyum, gelak-gelak lagi. Gila dah. Dia memang kering lah, hati kering. Hati kering ah. Meran ada apa nak cakap? Sebab Gotham kan baru menang lepas lawan Shaukat kan. So quite surprising juga dia lawan Jackie G kan untuk match yang week 5 ni. And Jackie G pun okay lah, not bad untuk yang week 5 ni dia dapat standing dengan Gotham. Tapi Gotham kau tahu lah macam mana kan. Cuma yang pengakhirannya tu memang shocking juga. Agak mengejutkan kat situ. I expect the same thing lah sebab okay macam Jackie is on a high, not on a high. Gotham is on a high. Jackie, but we see Jackie dari lawan daripada Blackjack. Okay, still size versus speed. Okay, strength versus speed. And Jackie, seriously, you need to choose a better setup for your G-Shock. You can't use it all the time just like that. You got declined twice. Okay, easily. You got pushed and all that. And come on, man, you have to admit your size. Don't bite more than you can chew, because what you are fighting against someone with much more strength than you. You want to in a contest of strength? Not really. Yes, you have the speed. Why don't you play the same mind games you did play with Blackjack? Well, but yes, the ending, yeah, it was quite surprising when he got an assist. Okay, and then when he did his G-Shock, yeah, that was a great setup. But still, dude, find a better setup for your G-Shock. You can't do that all the time. People are going to be understanding, if he does that, okay, we know he's going to do the G-Shock, I'm going to push him away. Itu pun satu perkara yang betul jugalah. Sebab obvious sangat. Aku nak dapat macam yang Bear cakap tadi, yang ending, sekali lagi kita boleh nampak ending disebabkan oleh interference kan. So dekat Apex ni kalau ikut, aku tengok dah 3 kali dah rasanya. Dia guna skrip yang sama. So aku boleh tengok kat sini hari tu Jackie G menang lawan Gotham, Shaukat interfere, Jackie menang kan. Yang sebelum ni Shaukat lawan JYE, Gotham interfere, JYE menang. Yang sebelum ni Serigala lawan Jackie G, Blackjack interfere, Jackie menang. Sudah 3 kali dia guna skrip yang sama. Benda yang sama. So itulah bagi pandangan aku macam dah kita dah boleh agak lah. Kalau macam ni, lepas ni kalau ada lagi, kita dah tahu dah. Mungkin dia akan pakai sama. So sebab dia dah banyak benda yang aku notice lah. Efek ni dia banyak repetitif. Dia guna yang speed yang sama lah. Lebih sama. Sebab kalau sekali dua, kalau kita guna untuk gap yang jauh, okay. Tapi dalam selang beberapa minggu, dia guna benda yang sama kan. So dia macam nampak tak syok lah kat situ bagi aku lah. Sebab kita dah tahu kan, kalau dia ni masuk, okay, confirm lah dia ni pusing belakang kena. Dah 3 kali lah. Kan? Kalau dia nak buat outside interference pun twist sikit lah. Janganlah bagi mungkin twist. Mungkin dia pusing belakang. Contoh macam Jackie lawan Gotham tu, dia pusing belakang, mungkin dia counter kan. Lari DQ macam tu lah. Ataupun outside interference tu terus masuk belasah DQ macam tu. Macam tu. Macam cakap tadi masuk belasah terus DQ. Itu boleh memvariasi. Tak payah keluar lagu. Keluar terus je. Cara lain. So sebab dia benda tu dah every week nampak dia dekat sangat. So nampak dah 3 match lah kalau aku tengok kat sini lah. 3 match dia pakai formula yang sama. Sebab aku rasa kalau untuk match ni, kalau lah tak ada entrance music Shaukat, tiba-tiba Shaukat lari keluar pukul terus Gotham, aku rasa itu lagi menarik untuk ditonton lah. Sebab kita tahu dua-dua ni diorang tengah memang bengang antara satu sama lain. Betul. Terutama Shaukat sekarang ni dia kalah dengan Gotham, kalah trik tendang di di tengah-tengah situ. Tapi kalau aku nak tambah jugalah untuk yang macam Shaukat interfere masa Jackie lawan Gotham ni, mungkin sebab dia nak balas dendam masa dia lawan JYE hari tu kan, Gotham interfere kan. JYE menang kan. Itu still acceptable lah. Tapi bila dah tiga script ni 3 kali lah diulang kan, satu lagi Serigala lawan Jackie G masa time tu, so dia nampak macam okay, kita dah boleh agak benda ni macam tu. Dia ni masuk je macam tu so dia ni confirm kalah
orang tu menang. Macam tu lah. So tapi tak dinafikan lah untuk match ni kita boleh nampak performance kedua-dua wrestler orang kata apa menarik, seronok untuk kita tonton, untuk kita tengok, terutama apa perkara yang berlaku dekat dalam ring lah. Okay, yang Betul, banyak aksi dipamerkan. So untuk match ni bintang di langit. Oh jadi Didi aku. Aku bagi 3.5. Kau nak jadi apa bintang? 3.5. 3 Meran nak jadi apa pula, nak bagi berapa? Aku bagi 3 lah sebab ending tu dah boleh agak ending dia sama. Aku so, kalau macam tadi apa cakap dia twist cara lain kan, atau shortcut masuk interfere ke ataupun ada decision yang lain kan, instead of yang benda sama juga dia guna, tu aku boleh bagi 4 macam tu. Tapi bagi ni aku bagi 3. Tapi tak dinafikan lah Jackie menang memang buat kita terperanjat jugalah itu. Betul. Party kita kan. Sebab dia kan baru menang. So feud pun dengan shortcut. So bila dia orang pilih jalan bagi dia kalah tu agak shock lah. Surprise lah. Apek berapa Apek? Aku bagi 3.5. Cuma 3.5 lah. Cuma apa ni? Tadi aku ada nak cakap something, tiba-tiba Syed cakap, aku lupa aku nak cakap apa. Aduh, maafkan saya. Aku nak cakap something ni, aku lupa cakap apa. Ingat kejap. Dia pasal Jackie G aku rasa. Aku ingat dah. Tapi kalau perasan lah kan, dah 2 match Jackie G, 3 match lah kira. Jackie G orang kata apa, ditemukan dengan wrestler yang lebih besar dari dia dan lebih kuat daripada dia. Ini aku tak sure sama ada nasib dia tak baik ke, ataupun mungkin Jackie G dia nak prove something ke, kan? Betul. Ni GM punya kerja. Mana tahu. Ini GM kepala botak tu. Bukan, dia bukan botak penyampai. Botak penyampai tu bukan, yang kepala botak lagi seorang. Ian botak ke? Ian adalah dia rambut nipis. Kan, dia rambut nipis. Dulu dia botak kan? Tak ingat lah Pek. Aku tak ingat lah. Abaikan. Okay, itu untuk hari Rabu punya pengisian. Lepas tu kita ada yang last sekali, saya hari Jumaat kita diberi poster antara serigala, dia tulis Serigala Conference Blackjack. So kat situ kita dah boleh agak lah yang tak ada match hari ni, dan kita expect akan ada brawl yang ganas. Tapi bila kita tengok serigala bagi kad promo, tapi aku impress sebab dia cakap Melayu je, tak peduli. Dia kata walaupun kau besar tapi aku tak tahu kau kat mana. Itu aku dah tergelak dengan bear masa tu. serigala telah memberikan promo yang kita semua mahu. Betul. Inilah promo yang membuatkan Apex Wrestling ni jadi unik dan menarik. Promo bahasa Melayu. Biar komentator bahasa Inggeris apa, promo bahasa Melayu ni dia unik. Tapi satu aja, kalau boleh lah untuk Apex juga lepas ni, in case kalau sebab diorang buat post production, betul tak? Diorang edit baru diorang post. Kalau boleh sediakan subtitle. Sebab kalau tengok subtitle yang apa ni, yang auto generate punya, serigala jadi Surigula. Surigula. Ada gambar tu kau share ada. Kau share dekat ini. Serigula kan. Jadi itu kalau aku boleh, rasa ada masalah teknikal sikit sebab audio pun kurang memuaskan. Betul, minggu ni audio agak kurang sikit. Terutama pada yang hari Rabu lah. Hari Rabu kalau kita dengar dia punya gaung tu lain macam lah. Suara komentator masa interview yang masa Poppy dengan dia audio dia dari kamera bukan dari mixer. Betul. Kita ada pakar audio kat sini yang main-main yang main-main Apex. Rasanya niat aku nak tengok serigala dengan Blackjack bertempur. Rasanya mungkin tak kesampaian apa? Kesampaian lah. Dia kan dah kesampaian. Dia kan dah accept. Betul lah. Serigala cabar. Serigala. Kita tak habis tadi. Sambung. Kita sambung yang serigala dengan tu sikit lah. So dia punya kad promo tu aku suka. Itu menambah rencah dan warna dalam Apex Wrestling. Cumanya itulah, mana datang. Walaupun kau besar tapi aku tak tahu kau kat mana. Tapi style dia cakap kan. Style serigala cakap ada gaya macam Uncle Seekers. Kau kan kenal Uncle Seekers? Kenal. Tapi dah budak baru sekarang tak kenal.
Aku tengok dia dalam movie Dunia Baru. Oh betul-betul. Dunia Baru ada. Jahatlah dengan capan. Okay, jadi agak-agak lah apa stipulation match antara Serigala dengan Blackjack. Sebab kita nampak Blackjack 2 kali dia keluar. Bawa kerusi. Bawa kerusi, betul. Jadi Aku harap match tu no DQ lah, senang. no DQ. Nice. Meran, kau harap match apa, Meran? Tapi sebelum tu gangster lah, suka-suka hati buat match sendiri kan. Pasti tak macam tu. Dia Serigala. Okay. Tapi tak tahu lah, aku mungkin I quit match lah. Sebab dia nak, sebab dia kan badan dia berbalut apa semua tu So mungkin I quit match lah. Match yang sesuai. Ataupun last man standing kan. Be. Harap-harap Serigala dah recover lah lepas tu. Sebelum match match. apa stipulation agak-agak? Be. Agak-agak Table. match apa stipulation? Table. Table terus. Aku kalau table nak juga tengok. Aku nak je tengok Serigala ke tersalah nak ambil meja commentator tu dia ambil easy. Tapi ni aku nak tengok lah kalau apa Serigala suplex Blackjack kan. Ya betul. Itu runtuh memang lah, wow tak nak moment lah. Macam kita tengok dia suplex Gotham Runtuh dari hari tadi kan. dulu Tu kan. kan. Mungkin boleh terjadi macam tu juga. Cuma bagi aku lah kan, aku rasa Serigala kena tweak sikit dia punya style dia. Sebab kita tahu Serigala ni dia powerhouse. Dia lebih kepada apa ni orang kata apa? Masuk Brawler. lawan belah. Okay, dia tak ada Betul. strategi sangat. Dia lebih pada straightforward punya lawan. Tapi lawan dia Blackjack ni dia pakai otak. Dia atur dia punya strategi, dia tahu bila nak strike, bila nak belah, bila nak lari, bila dia nak serang, bila dia nak berundur. Jadi rasanya Serigala kalau dia nak menang lawan dengan Blackjack ni, dia kena ada strategi yang bijak sikit lah. Dia tak boleh straightforward sangat. Dia kena pakai taktik-taktik juga. Ini pandangan aku lah. So Serigala dengar tu. Serigala, kita pernah bertentangan mata dulu. Okay, ambil advice aku. Tapi Ada bantahan. dah week 4 dengan week 5 kan. Ya. Yang seorang ni hilang lagi. Aku tak tahu kat mana dia pergi. Kan? Tak muncul lagi. Bukan dia join lalang corner. Aduh. Dia punya pukulan ni kena dia pergi pukulan kan. Syaukat tu tak sembuh lagi kot. Tak sembuh recover lagi. Trauma. Bangun lagi tu. Trauma. Dia balik Tak rumah apa. Anwar Arif. Tak apa, harap kita boleh nampak dia di episod yang akan datang lah, di show yang next week punya show. Harap dia ada lah. Aku pun terlupa nak sentuh pasal Hendo Ramli ni. Kita nampak dia 2 minggu je. Dia seminggu. 2 minggu First je kan. second. Lawan First Syaukat, second, lawan lah. Serigala. Lepas tu hilang terus. Ataupun mungkin Hilang. dia tengah berstrategi. Dua-dua kalah. Dua-dua match kalah. Merajuk lah tu. Mungkin juga dia pergi urut kot. Satu kena KO, satu kena howling bomb. Habis. Aku syak habis, dia main PS5 lah. Buat live malam-malam. Match statistics. So for this week's episode from APAC, the first match we have 706 views for Azroy versus JYE, and for the second match, which is Jackie versus Gotham, we have 576 views, which is a total of 1,200 views and an average of 600 views per episode. Now, I'm guessing the low ratings for this week's episode is due to the audio problems a bit, so please bear with them, all right? Give them a chance. Memang kita tengok minggu ni agak dia punya view agak merosot sikit lah. Semua tak sampai 1,000. Ya, betul. Dan dia punya quality production dia pun macam ada kekurangan sikit lah. Satu dari segi audio, lepas tu dekat kat promo Serigala tu berapa kali dia keluar montaj tu. Betul. Kan. Ya, So betul. yang ni Agak edited mungkin letih lah tu. mungkin lah. Tapi harap lepas ni benda-benda, sebab kalau ikutkan yang ni ibarat macam orang kata apa? Benda kecil lah, sepatutnya tak berlaku. Betul tak? Betul. Sebab ini benda kecil yang sepatutnya tak berlaku. Tapi tak apalah, kita bagi chance sebab kita tahu Apex ni still bukan satu organisasi yang besar yang ada orang buat editing ramai, ada orang Betul. di sini. So kebanyakannya dia punya individu yang terlibat untuk nak edit, nak potong video semua ni kecil. One man show. One man show lah boleh kata, betul. So mungkin faktor lesu letih, maklumlah 5 minggu nak sediakan Edit. nak edit match card untuk kita punya view. So tapi satulah, harap
next time benda-benda kecil macam ni tak berlaku lah dekat Impact Wrestling, sebab kita tahu Impact Wrestling dia nak tembak jauh. So nak tembak jauh dia kena upgrade, orang kata apa, tambah baik dari segi post production dia orang punya kualiti. Jadi itu Impact Wrestling untuk minggu ke-5 punya. 5. So aku nak bagi bintang pun segan yang ni sebenarnya sebab match tak banyak. Lepas tu Dua match je. Match tak banyak, tapi untuk melengkapkan syarat kita sebagai ahli panel Lalang Corner, kita kena bagi jugalah bintang. Syed start dulu. Betul. Aku bagi total untuk minggu ni tak tinggi mana, 3 je. Bear? 4. Meran? Aku bagi 3 Aku bagi 3.5 lah. Sebab minggu ni maklumlah ada beberapa orang kata apa, kecacatan yang sepatutnya tak terjadi tapi jadi juga. Okay. Tapi kau patut bagi tinggi ya Pek, sebab Rabu kau tak kena scam. Aku mula-mula nak bagi 3.5 tu sebab Rabu Ada setengah tu. Okey, logik. Tapi alhamdulillah, terima kasih Impact Wrestling kena mendengar kita punya nasihat untuk tak letak segmen Poppy dengan Phoenix tu satu hari. Satu segmen satu hari satu tu je. Dia ada match lepas pada tu. Iaitu pun kita sangat appreciate lah, walaupun sound system untuk segmen tu untuk hari Rabu punya match card tak berapa dengar. Okay, itu pasal Impact Wrestling lah. So sebab kita pun sebab match tak banyak, benda nak cakap pasal Impact Wrestling punya week week ke-5 punya pun tak banyak. So kita teruskan dengan apa berita menarik yang berlaku dalam scene wrestling tempatan kita. Syed? Pada hari Khamis hari tu, sebenarnya kita Lalang Squad dapat jemputan lah sebenarnya untuk majlis perasmian dan press conference Impact Wrestling. Tapi itulah dia, sebabkan komitmen dan lokasi kita semua jauh-jauh, so kita tak dapat hantar seorang pun wakil. Agak kecewa jugalah. Kami juga amat kecewa. Tapi kami nak ucapkan tahniah lah sebenarnya. Walaupun kita tak dapat bersama time tu, tapi tahniah ucapkan sebab dengar sponsor semua turun dan banyak media press yang datang juga. Media pun ramai kan. Tanya Lizzy. Itulah kami juga amat kesal dengan diri sendiri kerana tidak kesal dan terkilat. Kerana kami tidak hadir pada hari tersebut untuk bertemu face to face dengan Lizzy. Cari Lizzy Pak. So agak menarik juga untuk press conference kali ni sebab ada artis juga datang kan. Menarik. Dan ada artis kat situ ada Lizzy dengan pelakon Muhsin Syafiq Naswib. Betul. Pada hari Khamis tu juga masa PC tu bukan takat launch Impact Wrestling juga. So dia ada satu news best kan. Quinn Media and Impact Wrestling will present a movie entitled Gila Gusti, the country's first wrestling film. And it will star none other than Shaukat and with the rest of the APAC wrestlers. Now, as we know, this movie is about Shaukat will play a successful wrestler named Naga who lost his self-confidence when he dethroned as a world champion by a stronger rival. So this is not just a movie to introduce wrestling, the wrestling in Malaysia, but it's also a motivational story of not giving up. And we heard that this movie will premiere May 2021. Tak lama lah maksudnya lebih kurang 4 bulan lebih ni. Kiranya waktu dia orang nak buat syuting pun tak panjang sangat. Kiranya kita boleh menonton kalau tak ada COVID lah kan, boleh menonton di panggung wayang berdekatan seawal bulan berapa ni lupa pula. Bulan 5 Allah Mei 2021 Syafiq dan Lizzy pun akan memainkan karakter juga. Dan kami berasa amat kesal kerana tidak dapat bersama-sama tu. Pada hari tersebut. Sekali lagi diulang. Kalau ikutkan projek untuk buat Gila Gusti ni sebenarnya kita orang dah tahu dah lama dah sebenarnya. Cuma pada press conference tu macam-macam version. Pada press conference tu dia nak orang kata apa, nak mensolidkan lagi yang filem ni memang akan muncul dekat bawah GAM kat Malaysia
dalam masa terdekat ni lah, okey, dalam 5 bulan Mungkin, ni. mungkin mereka dah dapat skrip yang terbaik lah kan. Sebelum ni kan mungkin Ya, betul. skrip tahu apa. Sebab Orang lain yang punya sebab, idea kan. bila kau nak buat cerita pasal Gusti ni, dia ada beberapa benda yang kau nak kena tengok kan. Kau nak buat jenis yang macam serius ke ataupun jenis yang macam separuh komedi ke ataupun fully komedi ke kan. So untuk penerimaan orang kan. Sebab kau buat movie ni, kau buat filem guna duit kan. Kau buat filem ni kau nak tengok ulangan dia juga kan. Kalau kau buat short sendiri je, itu masalah juga. Tapi macam mana kau nak bagi penerimaan orang tu kan. Contoh terdekat yang macam cerita filem Banting sebelum ni kan. Tu salah satu yang bagus. Sekarang menarik lah untuk kita tengok macam mana cerita Gila Gusti ni. Tapi ini bagi aku adalah satu langkah yang berani jugalah untuk produksi filem tempatan yang nak cuba something yang boleh dikatakan bukan benda yang mainstream sangat dekat Malaysia ni. Sebab kalau kita nak compare lah, memang dekat Malaysia peminat wrestling tu banyak. Tapi banyaknya fokus ke WWE, AEW, JPW, okay? Dia banyak terarah ke luar punya barat dengan dan Jepun punya promotion lah. Sebab bila kita sebut Apex, boleh kata still ramai lagi peminat Gusti kat Malaysia ni. Diorang tak tahu pun Apex ni apa. Tak payah sebut Apex pun lah. Kita boleh sebut kat Malaysia Pro Wrestling ke, banyak lagi peminat yang tak tahu kan apa itu Malaysia Pro Wrestling. Jadi bagi aku ini ya betul. Bagi aku ini satu langkah berani lah, satu langkah yang tak disangka-sangka nak buat filem wrestling tempatan. So aku harap dengan adanya filem ni dia boleh dia tarik minat lagi ramai orang untuk nak tonton wrestling tempatan. Apex Wrestling, tak kira lah apa promotion tempatan yang tiba-tiba muncul lepas ni ke ataupun yang dah muncul akan muncul kembali ke, harap-harap dia boleh tarik minat penonton baru. Dan juga harap-harap dengan adanya filem ni wrestling dekat Malaysia ni boleh establish satu foundation yang lebih solid lagi lah, supaya bila bila orang sebut bukan setakat kat Malaysia, mungkin dekat Asia Pacific punya region, bila sebut Apex Wrestling, ini promotion ni dari Malaysia. Itu yang kita harap Apex Wrestling dan juga penggiat-penggiat pelopor yang RTM-nya pelopor Gusti, Gusti tempatan kita. Ya kot. Pengulat lah. Ya, pengulat. So kita sebagai fan yang mana yang tahu ni, kita perlu sokong lah, beri sokongan setakat yang kita mampu lah. Macam aku mampu duduk depan monitor hari Rabu kena kencing 3 kali kan, nak buat macam mana? Hanya mampu tengok depan skrin dengan air mata. tapi yang segmen pendek tu aku tak boleh terima betul lah, 2 minit. Aku refresh itu habis. Premier 2 minit. Tapi itulah sebab kita miss yang Khamis punya event tu. So kita tak tahu apa plan ahead untuk Apex Wrestling ni kan. Sebab kalau ikutkan plan asal dia, Apex Wrestling ni dia bersiaran secara online dan memerlukan sedikit berbayar lah kan. So kita tak tahu sama ada kita tak tahu sama ada week yang seterusnya ni, week 6 lah kan kalau ikutkan. Kita tak pasti sama ada week 6 ni kita boleh dapat tonton secara percuma lagi dekat YouTube ataupun tak, kita tak tahu lah. Sebab last masa promo Serigala tu dia tak ada bagi tahu kan bila next kan. Ada. So bila? Ada Isnin. Oh, so maknanya masih ada lagi lah. Masih ada. Aku rasa lah kan, kalau pun Apex dia nak start buat macam langganan mingguan ataupun bulanan, aku rasa mungkin dia akan bagi tahu dalam seminggu atau sebulan in advance. Untuk kita sebagai fans ni prepare untuk terima hakikat yang kita perlu spend sikit untuk nak support dia orang. Jadi kalau kita betul-betul nak support Apex Wrestling ni, aku nasihatkan semua kalau boleh subscribe. Kalau boleh langgan, sebab ini adalah salah satu sumber keuangan diorang untuk diorang nak meneruskan perjalanan untuk meneruskan scene Gusti ni supaya lebih meriah lagi kat Malaysia. Sebab sekarang ni pun
Kalau sekarang ni pun kalau ikutkan dah meriah dah. Cuma rencah tu kurang sebab sekarang ni semua kita nampak local punya talent je yang yang ada dalam Apex Wrestling, dan tiap-tiap minggu pun kita nampak muka sama. Mungkin next dah COVID punya situation dah reda, kita nampak yang luar-luar punya Kurt Angle pun macam tis-tis nak datang tu dulu. Kan? Tiba-tiba Kurt Angle ada lagi yang lain tu. Ada taker nanti bangkit dari Kelanda. Kau fantasi. Dia dah warning Syaukat. Fantasi kuat sangat ni. Bukan, aku takut yang bangkit tu memang muka Undertaker, tapi bini Undertaker pakai topeng. So, jadi itu adalah kita punya analisis dan juga perbincangan untuk minggu kelima punya Apex Wrestling punya show. Tak banyak sangat kita kupas sebabnya tak banyak match. Ada slot-slot pun slot yang tak ada match, banyak pada konfrontasi pendek ataupun interview je. Jadi build up untuk ni next match. So kalau ikutkan sebelum kita berpisah, ini pun dalam planning Lalang Squad, insya-Allah minggu depan kita ada tetamu, betul tak? Betul. Ya, insya-Allah minggu depan kita ada tetamu lagi, dan tetamu ini sangatlah tu dia sejuk mata memandang orang kata. Kalau tak ada dia, tak ada kita sebenarnya. Ya, betul. Dia antara individu yang menyatukan peminat-peminat Gusti dekat Malaysia ni dulu kan. Kalau siapa yang mengikuti scene peminat Gusti dekat Malaysia ni, tahulah siapa dia. Kalau tak tahu tu nanti kita tengok minggu depan siapa dia kan. Okey, boleh kata tanpa dia, kalau dia tak kita bedah sikit dah. Ya, kita bedah sikit dia. Kalau ikutkan, kalau boleh kata macam ni lah, tanpa dia yang memulakan orang kata gerakan peminat Gusti kat Malaysia ni, Lalang Squad pun mungkin tak wujud. Aku pun tak kenal kau, Pek, Meran. Ya, aku pun tak kenal Meran, tapi Meran lain lah, dia branch lain. Oh ya, dia cawangan lain. Cawangan East London. Hilang. Dia branch lain. tapi sebahagian lah. Cawangan khas. Cawangan khas. Dia cawangan nombor 2 kan. So insyaAllah kita ada tetamu khas istimewa, dan aku pun kalau ikutkan kita plan minggu ni, tapi ada sebab yang menghalang daripada kita boleh buat minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita akan jemput individu ini. Sebelum kita berpisah, subscribe, tekan butang loceng, dan jangan lupa like kat video ni. Berapa banyak loceng kau nak bunyi? Komen kasih meriah sikit kat bawah. Itu kita tengok satu komen meriah sikit. Ya, kalau boleh share sikit kita punya video, dan jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng juga dekat Apex Wrestling punya ada lagi loceng ni. Dekat Apex Wrestling punya channel, sebab inilah salah satu cara untuk kita nak menunjukkan support kita dengan local punya brand. Okey, betul. Jadi sampai sini je kita punya Lalang Corner untuk hari ini, minggu kelima. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye dekat kamera semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.